Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam sesi kuliah maghrib menggunakan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi bulan lepas kita tak ada bulan lepas tak ada kan Pak Jad? PKP ya. Tu rasa lama. Ingat tak ada dah kuliah sini. Ada lagi. Jadi kita sambung pada malam ini kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 47. Muka surat 47, penggang yang bawah. Dan hendaklah situ. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah engkau bagi waktumu, membahagi waktu. Dan hendaklah engkau membahagi waktumu dari selepas solat subuh tadi. Kita lepas solat subuh sampai waktu terbit matahari kepada 4 bahagian. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Imam Ghazali sebut, baik kita mulakan solat kita dengan solat subuh lah. Subuh ni kira hari permulaan, solat permulaan hari baru. Lepas kita solat subuh, kita bahagikan masa kepada 4 bahagian. Ni siapa dia nak buat ni? Tengok keadaan manusia. Kalau manusia tu yang jenis kerja pukul 8 pagi kena masuk jabat dah, memang dia tak boleh buat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab itu bila kita bekerja memang kita tidak punya masa yang banyak untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memang tak banyak. Tambah hari ni subuh pukul 6.26 ke apa? Subuh lah. Tahu subuh lah ni. Kalau kita kerja pejabat memang tak sempat tu. Tak sempat nak pergi solat subuh jemaah pun. Kalau pergi pun dia kena memang pakai siap dengan tie, dengan name tag dia ada nama solat. Pakai name tag solat. Habis bagi salam tak sempat wirid dah. Start kereta jalan terus. Sungai Petani bawah. Jauh nak pergi kerja tak sempat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hak jadi tu imam tu, kalau kena hari Jumaat 6.26 masuk subuh. Azan 5 minit 6.31. Solat sunat subuh 5 minit pula 6.36. Pandai kira. 6.36. Solat subuh qamat 6.37. Lepas tu sejadah dengan insan baca habis. Surah sejadah baca habis, surah insan baca habis. Habis solat wirid pula. Ya Allah, wirid pula 15 minit wirid. Doa 10 minit, 7.20 mula kuliah subuh. Jenggerainya.
7.20 tu kita kuliah subuh habis dah waktu biasa. Kalau subuh masuk pukul 6, 7.20 tu nak habis kuliah subuh. 7.20 baru mula. Tuan-tuan, 7.50 suruh berhenti dah. Sebab apa? Pukul 8.30 ada kuliah duha. La ilaha illallah. Awak tu imam hang baca panjang sangat. Tak apalah dia nak baca panjang, bagi lajulah sikit. Macam aku baca, dengan macam Suhaimi macam lambat. Lepas tu wirid tak payah lah panjang-panjang, dah subuh lewat. Hang dah kuliah kan. Untuk imam dia kena cerdik situ, tuan-tuan. Dia kena main waktu situ. Wirid tak panjang, wirid bukan yang wajib, sunat. Ni mengaji ni fardu ain, wajib. Dah kita mula lewat, habis lewat orang marah ustaz pula. Pukul 8 perut ustaz bunyi dah kuruk-krek. Tu aja. Peti canai duk bunyi. Canai. Itu satu nak pesan. Baik, nak kita ni tak ada masa. Jadi siapa hak boleh buat ni? Siapa hak boleh buat? Yang boleh buat yang pertama, orang kerja sendiri. Tu bila kerja sendiri ke kerajaan? Sendiri. Pencet dah. Mana hak kita bisnes sendiri. Hak ni buat mungkin kita jenis buka kedai pukul 5 petang ke. Kita ada masalah pagi tu. Kita masa sebelum terbit matahari kita ada masa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua hak boleh buat game pencet. Ni game pencet. Game pencin tak buat juga. La ilaha illallah, kepala otak sungguh. Lepas subuh pergi makan tu canai juga. Dulu tu canai dah. Allah bagi masa, bagi sampai dia boleh pencin kan, tuan-tuan. Sampai boleh umur 60, sampai tambah extend sampai 70, 75, tapi tak boleh buat lagi macam ni. Berat ni. Duk kerja tak apa, memang dia payah nak buat, kecuali Jumaat dan Sabtu tu pun ada kuliah subuh, tak apalah, dia masuk kuliah subuh, dengar kuliah subuh. Bila kita pencin dah, kita ada masa nak buat. Macam Imam Ghazali tulis ni, dia tulis buku ni ratus tahun dah ni, Imam Ghazali. Jadi siapa-siapa hak nak pencin dah ni, hak 59 ataupun tahun ni dia nak pencin, dia boleh fikir dah. Kitab Bidayatul Hidayah ni dia kena bawa kilit sokmo dah. Dia nak buat apa sebagaimana Imam Ghazali sebut, dia boleh buat. Sebab dia sudah tidak terikat dengan kerajaan, sudah tidak terikat dengan pekerjaan dia sudah pencin. Dia sudah makan duit pencin. Kalau kita pencin ni, anak kita hak paling muda pun bonsu, sekolah rendah jadinya. Hak paling muda pun tahun 1 universiti. Sekurang-kurangnya tentu anak kita bila kita pencin umur 60. Ni pencet umur 60, ada lagi anak tadika. La ilaha illallah. Saya ingat cucu dia ambil anak tadika kan. Dulu saya pun ada anak tadika dulu lah, tak ada. Anak saya paling bonsu lah ni tinggal jajah 5. Nak tunggu hak baru, bini baru. Saya bet bini ku tak tengok, tidak jadi. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tak apalah, tanya ni cucu ke? Anak. Allah. Pencin dah anak tadika lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu nikah awal-awal lah tuan-tuan. Paling lewat pun 25. Saya menikah umur 25. Jadilah ni saya umur 33. Duk tentu umur tak boleh pi mana. Duk 33. Hang kali ke depan belakang 33. Dia tak boleh pi dah. Baik. Jadi bila kita dah pencen, anak paling kecil pun universiti, tak ada siapa kacau dah. Jadi lepas solat, kalau tak boleh buat di masjid, balik buat di rumah. Tuan-tuan, kita kali nak jogging, la ilaha illallah. Jogging pun hang nak mampu dah. Nak jogging boleh hang buat macam ni dulu, lepas tu pergilah jogging, tak apalah. Buat hak ni dulu, hak dunia tu lama dah buat. Hak kita nak lubang kubur duduk depan mata ni, maka cuba fikirkan yang pencin. Tak payah duk fikir nak sambung, nak niaga dengan duit pencin yang kita dapat. Tak payah fikir. Tak payah fikir dah. Tak payah fikir nak buat apa, dia nak buka kedai dobi. Tak payah. Fikir macam mana sisa umur yang Allah bagi kita sampai 60 ni, dia nak extend berapa banyak tak tahu, maka baca kitab ni. Buatlah apa yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita boleh menambahkan pahala yang banyak yang kita tak sempat buat masa kita muda dulu, masa kita duduk kerja. Baik tuan-tuan, tengok.
Dia kata kau bahagikan masa kepada empat ni lepas solat subuh. Kita tak pergi jabat dah ni, kita pencen ataupun kita kerja sendiri, kita masuk jabat kita ikut suka hati kita lah, pukul berapa pun. Nah, baik. Yang pertama dia kata bahagikan masa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berdoa. Jadi doa merupakan silahul mukmin. Doa ni dia merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Senjata kita bukan paling akhir, senjata yang pertama lah. Kita sering menjadikan doa sebagai senjata terakhir. Nah, jangan jadikan doa sebagai senjata terakhir. Dia hak nombor satu lah. Kita dah tak boleh buat apa dah, baru doa. Tak boleh buat apa dah, baru doa. Dekat nak periksa dah SPM, baru doa. Dulu tak doa. Jangan jadikan doa itu senjata akhir. Doa adalah senjata nombor satu dalam kehidupan. Tiap-tiap hari bangun pagi lepas subuh ni doa dulu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, cuma bila nak berdoa kena mengajilah. Apa pun ibadah, doa termasuk dalam ibadah. Nah, doa termasuk dalam ibadah. Maka bila masuk dalam ibadah, la budda, mesti kita mempelajari cara nak doa macam mana. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka yang elok walaupun tidak syarat sah, yang elok biarlah kita berwuduk yang pertama kali. Mana lepas solat ni elok kan? Habis solat subuh kita ada wuduk lagi. Sebab kalau perut kita tak kacau, isteri kita pun tak kacau, wuduk kita masih ada. Tuan-tuan, jadi berdoa tu elok doa lepas solat, wuduk kita masih ada. Dan kita menghadap kiblat dalam keadaan kita menutup aurat. Yalah lepas solat kita masih pakai baju Melayu, kita masih pakai jubah, kita masih pakai kupiah lagi. Dan kita masih menghadap kiblat lagi lepas solat tu. Doa. Tuan-tuan, kemudian bila nak doa jangan minta terus. Jangan minta terus. Dia kena mukaddimah dulu, puji Allah Subhanahu wa taala. Mula dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian puji dia alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita selawat atas Nabi, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu adab doa. Jangan doa terus. Dia ada mukaddimah dengan bismillah, dengan tahmid, puji Allah, dan dengan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk. Lepas tu minta Allahumma Allahumma inni Allahumma inni Allahumma inni, ya Allah kita aku, ya Allah kita aku. Mintalah apa-apa. Tapi nak doa kena ada syarat juga. Nabi sebut dah, summa zakara rajulan yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil harami fa anna yustajabu lah. Nabi kemudian menyebut kisah seorang lelaki yang musafir jauh, yang dia punya rambut dia kusuk masai, baju dia berdebu. Dia angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, ya Allah ya Allah ya Allah. Nabi sebut ya Rab ya Rab ya Rab. Tapi Nabi kata makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian dia pakai juga haram, dan dia diberi makan oleh ibu bapa dulu pun dengan makanan yang haram. Maksud makanan haram bukan kita makan babi, makan anjing, makan kucing dah. Ayah dia kerja ambil rasuah, duit rasuah tu beli nasi lemak bagi anak dia makan, maka anak tu makan benda haram. Walaupun nasi lemak tu halal, tapi dibeli dengan duit haram, maka dia diberi makan dengan makanan haram. Fa anna yustajabulah, maka macam mana Allah nak terima doa? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, doa tu doa lah. Tapi kalau kita duk makan makanan haram, kita duk minum minuman haram, dan kita pakai pakaian haram, dan kita pun diberi makan dengan makanan dan minuman yang haram, macam manalah doa kita nak diterima? Paling teruk ibu bapa kita, tuan-tuan. Ibu bapa ni doa dia makbul. Orang sebut doa ibu bapa ni untuk anak-anak tu paling mustajab. Sebab dia ibu bapa, dia doa kepada Allah untuk anak dia paling mustajab. Tiba-tiba ibu bapa ni, kita hak kerja duk buat makan makanan haram, duk ambil rasuah, duk terima rasuah.
terlibat dengan riba, jadi haram. Saham-saham yang tidak diiktiraf oleh syarak, tidak patuh syariah, duit yang kita dapat tu haram. Kita bagi makan pada mak kita bagi makan pada ayah kita, bulan-bulan kita bagi duit depa duk makan minum, duk beli pakaian. Lepas tu dia doa nak jadi kat mana? Ibu bapa kita tu berdoa nak jadi kat tumpul, tuan-tuan. Tumpul. Walaupun doa ibu bapa itu mustajab, tapi kita duk bagi dia makanan haram, dia tak tahu. Dia ingat kita duit kita ni halal, rupanya duit kita tu haram. Menjaga kereta tipu orang, menjaga yang tebu tipu orang, dan menjaga kedai runcit tipu orang. Lebih-lebih kedai runcit menjaga apa? Rokok. Dua rokok, macam-macam jenis rokok, termasuk gudang gerung. Duit haram kan dapat kan? Kan foto rokok haram, kan jual rokok dapat duit haram lah. Duit tu hang bagi mak hang, hang bagi bapa hang, bagi anak hang makan. Duk kata tak reti-reti. Nak jadi kot mana? Nah, setahun dah kita pandemik COVID-19 duk teratu. Sebab apa? Doa kita jadi tumpul. Kita perlukan manusia-manusia yang tidak melakukan dosa, manusia-manusia yang soleh, yang bersih, makan minum dia doa baru nak jadi satu dunia tumpul. Sebab apa? Manusia di satu dunia sudah rosak habis. Manusia di hujung zaman dekat kiamat rosak habis. Dengan makan minum tak peduli siapa. Tak kira hang bahasa Melayu ke, hang Arab ke, hang jenis apa pun, jenis makan tak jaga, minum tak jaga, doa kita tumpul habis. Tak boleh buat apa-apa. Doa pun tak boleh jadi apa-apa lagi. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jadi doa merupakan benda yang penting, cuma kita nak kena jaga syarat-syarat, adab-adab, dan macam mana Allah nak terima dan juga nak tolak doa kita. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu satu, nah doa. Bagi masa untuk berdoa. Yang tadi doa pada lepas solat tu doa lain, ataupun kita mengaminkan doa imam tu yang lain. Hak ni kita sendiri, imam tak tahu kita nak apa. Imam doa secara umum sahaja. Kita tu ada kepentingan peribadi, apa yang kita nak minta, kita ada sakit ke, kita ada masalah ke, masa itulah kita bahagikan masa berdoa khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sendiri berdoa. Itu. Lepas subuh. Lepas subuh ni bagus. Orang tua-tua kata nak hafal Quran pun masa itulah dia mudah ingat. Dan saya setiap kali lepas subuh akan hafal Quran. Dululah masa belajar dulu. Jadi hafal pagi-pagi ni suasana yang fresh, dia ingat elok. Petang-petang kita ulang. Petang-petang kita ulang, malam pun kita ulang. Pagi kita hafal, petang malam ulang. Pagi hafal, petang malam ulang. Dia akan jadi ingat elok. Tuan-tuan. Baik. Yang kedua pula, berzikir dan bertasbih. Lepas kita dah doa habis dah, apa yang kita perlu, yang kita nak berhajat dengan Allah, maka jangan balik lagi. Kalau di masjid lah. Kalau di rumah jangan lagi kita bangun daripada tempat duduk kita, maka berzikir dan bertasbih pula. Hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Mana tasbih tu lah? Tu tasbih tu. Baik tuan-tuan. Yang pertama sekali, mungkin orang akan persoalkan, guna tasbih ke guna buku-buku jari? Saya tak pernah pun guna tasbih seumur hidup. Tak pernah guna tu, buah tasbih tu seumur hidup. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian, saya hanya menggunakan buku jari. Setiap jari ada 3. 5 ni jadi 15. 2 kali 30, tambah lagi 3, 33. Bukan payah, tak payah tengok. Subhanallah, 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 15. Macam tu lah. Tak payah guna pun. Bukan kita tak boleh guna, sunat guna. Tapi lebih afdal menggunakan ini. Kalau kita nak bilang tasbih kita, zikir kita, nak buah tasbih kita panggil misbah dalam masyarakat panggil, dengan buku jari, inilah lebih afdal. Sebab tu saya tak pernah guna yang tu. Baik tuan-tuan, lagi pula yang tu kalau kita baca sejarah dia, misbah ni, buah tasbih ni, sejarah dia bermula dengan agama Buddha. Buddha guna tasbih. Saya balik daripada dulu masa saya duduk di Sarawak. Setahun sekali saya balik, setahun sekali balik raya. 11 tahun 11 kali. Mana 22 kali penerbangan.
Baik, satu tahun saya balik daripada airport, saya duduk dekat dengan Sami. Bukan Sami Velu. Sami budak. Tak, kepala botak pakai silang kuning. Kuning lah ni baju aku ni. Baju orang bagi. Baik, dia silang kuning. Kemudian kasut tak pakai. Duduk di airport Kuching, tak pakai kasut. Kemudian dia bila masuk daripada airport masuk ke flight tu ke Pulau Pinang. Saya ambil yang Pulau Pinang lah. Kalau KL jadi lambat, KL Pulau Pinang pula 2 kali. Jadi Kuching Pulau Pinang. Sepanjang atas flight, saya duduk sebelah kiri, dia sebelah kanan. Tapi saya nampak dia duduk depan, dia duduk tepi. Tu saya pun tepi, dia pun tepi. Masa tu baru lepas MH370 jatuh. Naik kapal takut. Takut jatuh. Baru lepas tak jumpa, cari sampai keluar tak jumpa. Jadi bila naik kapal dah stabil semua, lepas tu tak apalah. Jadi lepas tu dah clear semua, bakat tidur. Kokron tidur. Saya tengok Sami Buddha ni buat keluar buah tasbih kan. Subhanallah. Tangan dia guna belah kiri lah, sebab dia duduk sini, saya duduk sini, dia guna kiri. Saya nampak Subhanallah. Bukan dia kata, aku kata. Dia takkan kata subhanallah. Dia kata apa? Aku menata, dia kata apa? Astagfirullah. Dia kira dia kata apa mana tahu, dia hanya Daniel tahu. Dia bekas Sami tu. Baik. Jadi nak cerita tasbih tu memang depa guna apa? Tasbih. Sebab tu dia asal usul dia memang daripada Buddha. Sebab tu orang kata bid'ah guna buah tasbih tu bid'ah, tak boleh guna. Sebab orang kafir guna hang duk guna apa? Kan Nabi suruh guna jari. Jadi saya taklah sampai tahap tu. Saya guna hak jari saya ni. Hak tu siapa nak pakai, tak ada masalah. Sunat ulama-ulama kita sebut, walaupun hak asal dia daripada kafir, tak apa. Dah jadi umumul balwa dah. Dia macam necktie. Necktie ni memang asal dia kafir, tapi hari ini satu dunia pakai, termasuk orang Islam. Jadi tidak dinamakan tasyabbuh. Yang nama tasyabbuh ni orang kafir je buat. Kita orang lain tak pernah buat. Dia je buat, tiba-tiba kita buat. Itu nama dia tasyabbuh, yang boleh menyebabkan kita jadi kafir. Habis sebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia dikira kaum tersebut. Mana siapa yang ikut orang kafir, dia jadi kafir. Tapi itu yang khusus. Seperti 14 Februari. Sekuntum mawar merah, sebuah puisi, kisah mawar berduri menyusuk di hatiku di bulan Februari. Sambung. Mulanya cinta bersemi. Sambung. Ingat aku tak erti apa muara. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi tu lagu siapa? Lagu siapa ni? Saya tak tahu. Dia kiranya tak tahu. Elikat. Tu kisah mawar merah tu. 14 Februari. Di bulan Februari. Dia sebut Februari. Sambutan hari memperingati kekasih. 14 yang lepas. Hari Ahad lepas. Yang tu dia bukan biasa-biasa tu. Dia merupakan satu sambutan agama Kristian. Valentine itu adalah padri, satu sambutan agama Kristian. Kalau kita orang Islam buat macam tu, maka kita jadi Kristian. Sebab tu saya setiap kali bulan 2 khutbah sini minggu kedua saya akan sebut tentang Valentine. Cuma bulan ni saya tak sebut. Saya baca khutbah tajuk vaksin. Sebab apa? Sebab PKP saya rasa mungkin tak jadi kot. Sambutan ada sambutan. Jadi PKP tak boleh keluar buat juga. Google Meet lah. Baik tuan-tuan. Itu tasyabbuh tu tak boleh. Tidak boleh. Kita buat hak orang khusus untuk perayaan agama lain, kita pergi ikut, maka kita jadi macam dia. Artinya kita jadi kafir macam dia. Wal a'udzubillahi min zalik. Sebab sambutan itu boleh menyebabkan kita batal akidah. Okey. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, jadi kita bolehlah nak guna buah tasbih tu, boleh. Tapi yang paling afdal yang ni lah. Yang ni takkan tertinggal. Ada kita biarlah tinggal tangan.
Yang tertinggal, terlupa. Ada orang kata dalam kereta jadi perhiasan kereta pula buat tasbih. Tasbih tak, buah tasbih ada. Tasbih tak ada. Nah, jadi kita guna yang ni lah, yang lebih kecuali tangan kita putus dua-dua. Macam mana? Tangan kita putus dua-dua dah mencuri. Mencuri kali pertama potong tangan mana aja? Kanan. Mencuri kali kedua? Kaki kiri. Lah kali tak ada, dua tangan tak ada, dua kita tak nak tasbih, nak pergi buat tasbih pun tak boleh dah. Nah, maka masa tu kita tasbih jelah, tak ada bilang-bilang dah. Nah, baik. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, baik berzikir dan bertasbih, hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih ataupun kita menggunakan jari kita. Baik, bila tuan-tuan nak zikir, dia tuan-tuan kena berpandukan satu kitab lagi. Nah, satu kitab lagi tuan-tuan kena beli juga. Dia harga tak mahal mana, dia satu jilid saja, bukan kata 2-3 jilid, satu jilid saja. Nah, pergi cari di kedai kitab, nama dia Al-Azkar. Al-Azkar sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Nah, Al-Azkar yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia semua ada. Zikir waktu pagi ada, zikir waktu petang ada, zikir waktu malam ada, di tempat-tempat yang ada macam-macam zikir. Nah, berpandukan kitab Al-Azkar atau tuan boleh zikir. Tapi kena ingat, zikir yang paling besar, yang paling disukai oleh Allah, kata Nabi, zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang inilah yang kita duk bawa kalau kita kalau kita solat tasbih pun kita tasbih yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita solat sunat Aidil Fitri, Aidil Adha pun yang itulah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita tasbih. Nah, tasbih itulah tasbih yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena cari macam tu. Boleh kita tasbih-tasbih lain banyak lagi, tapi hak ni paling disukai. Kalau kita dah kahwin, kita tahu isteri kita dia paling suka makan apa. Jad, binimu makan apa suka? Sate kambing. Beli sate kambing balik ni. Kita tahu dia minat kan, kita dah balik lewat. Pukul 11.30 balik. Dia duduk tunggu tadi lagi. Tak boleh ni. Satgi kena jaga. Beli sate kambing balik. Agak dia buka mulut. Gi mak. Nak suruh gi tanya pergi mana? Sate kambing. Alhamdulillah. Lupa terus. Kan dia suka kan? Isteri Cik Nasir suka apa? Ekor kucing. Beli ekor kucing. Hari ni banyak minat ekor kucing. 2,000 lebih lah ekor kucing. Mas ekor kucing. Macam-macam dah mah. Beli jangan sebulan sekali beli kat bini dia. Nakut bini. Baik, hak dia suka. Kalau kita bagi dia bukan banyak tanya. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita nak samakan dengan Allah dengan makhluk, tidak. Tapi kalau hak itulah yang paling dia suka, maka kita pergi mana pun tasbih tu, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil buat kita start bismillahi majriha wa mursaha, bismillahillazi sakhkhara lana hadza, baca doa, hidup je kita, masuk je jalan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak sampai ke tempat kerja contoh 10 minit, berapa banyak dah tasbih kita boleh buat. Nanti bila kita sampai tempat kerja, buka komputer, payah nak tasbih, jadi banyak kerja lah pula. Jadi sebelum kita banyak kerja, sebelum kita sibuk, sampai buat kereta, ni dak sampai sibuk kereta dak buat apa? Sampai sibuk buat kereta. Hal kali badal rehero zindagi ho 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 ho. Nyanyi. Radio tak boleh buka WhatsApp, dia sendiri. Dia jadi radio pula. Tasbih lah. Sembilan yang dirahmati sekalian. Sambil-sambil siram pokok bunga, saya sebut dah, siram pokok bunga. Dia bagi 3 dos. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pasu hak besar tu padang dah. Dia akan jadi tinggi tu ayat.
Sekali siram cukup. Kita dos dengan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 3 kali, lepas tu hak sat tu cukup. Kalau lepas tu kecil sekali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, dia penuh dah, sudah. Nah, tu. Tapi kalau hari Jumaat tukar tasbih. Hari Jumaat tukar tasbih. Sebab apa? Sebab tasbih ataupun zikir yang paling elok kita buat hari Jumaat ialah banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari lain pun kita selawatlah, tapi hari Jumaat kita banyak. Jadi kita biasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tukar bila Jumaat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali. Pasal saat ni memadai. Petang tak payah siram lah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, amalkan hak saya sebut tu, tak rugi pun. Sebab kadang kalau kita pokok bunga banyak, saya duk siram hari-hari pokok bunga rumah saya ni 1 jam setengah. Banyak tu 1 jam setengah. Bayangkan 1 jam setengah kita satu pasu 3 kali tasbih, 1 pasu 3 selawat. Berapa banyak kita boleh dapat? Nah, tak rugi. Kita nampak ruginya masa 1 jam setengah siram pokok, tak rugi kan? Sebab bila tasbih, zikir, selawat tidak ada rugi punya. Kita punya income akhirat masuk. Nah, walaupun hak dunia tak masuk, tapi hak akhirat masuk. Akhiratlah yang paling penting sebab dia merupakan abqa khairun wa abqa, dia lebih baik dan lebih kekal. Hak atas dunia dia tidak kekal, mati, tinggal pada waris saja. Tak boleh bawa ke akhirat. Nah, baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, itu zikir. Jadi belilah kitab Al-Azkar, baca tengok zikir pagi macam mana Imam Nawawi sebut, zikir petang macam mana, zikir malam macam mana, kita boleh amal. Nah, selesai. Yang ketiga pula. Yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim. Dia termasuk dalam zikir yang besar lah, tuan-tuan. Membaca Al-Quranul Karim ni. Tapi kadang-kala kita terbaca dan terdengar ada ustaz-ustaz kita sebut. Macam saya pernah dengar seorang ustaz sebut, saya wallahu alam, saya pun belum cari lagi apa dia sebut, tapi dia sebut tu saya yakin dengan dia sudah baca benda tu, sebab dia orang alim, mana dia pernah baca. Salawat Al-Fatih. Nah, salawat Al-Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa, itu. Salawat Al-Fatih ini bukan daripada Nabi. Nah, salawat daripada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad dan sebagainya tu. Dia ada lagi salawat tafridiyah, salawat Al-Fatih ni. Ini semua dibuat oleh ulama-ulama. Kita boleh sebut, tapi hak afdal selawat hak Nabi ajak lah. Selawat hak ulama buat pun boleh kita nak selawat, tapi kalau segi afdal maka selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala, sama kita duk baca akhir tahiyat akhir kita tu. Nah, selawat Ibrahimiyah yang itulah yang paling afdal, nak banding dengan semua selawat yang ada yang dibuat oleh ulama-ulama. Tapi kita bolehlah nak selawat, tak ada masalah. Selawat yang panggil selawat syifa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, tu ulama juga buat. Boleh kita nak selawat. Tapi paling afdal ialah selawat hak Nabi ajak lah, hak asal, hak original punya. Baik, selawat Al-Fatih ni yang buat selawat itu ialah daripada ajaran At-Tijani. Tuan-tuan, dia tarikat. Tak apalah, boleh kita nak sebut, cuma di dalam fadilat dia menceritakan hak buat syekh, hak buat ni. Dia kata dia bermimpi siapa yang membaca selawat Al-Fatih. Nah, siapa yang membaca selawat Al-Fatih ini, dia punya pahala dia 70 ganda lebih afdal daripada baca Quran. Allahu Akbar. Yang ni saya tak boleh terima lah, tuan-tuan. Kalau betul lah, saya belum cari lagi, tapi saya yakin dengan ustaz ini sebab dia tahap dia profesor doktor.
Takkan dia nak rekod sendiri, mana dia baca lah. Nah, dia baca kisah tuan punya selawat Al-Fatih, dia kata dia mimpi jumpa Nabi ke apa, tak tahulah. Dia mengatakan selawat ni siapa baca selawat Al-Fatih ini, dia punya pahala dia 70 kali ganda, kan 100 kali ganda saya tak ingat, nah, ke 700 kali ganda, tapi berganda-ganda lebih daripada fadilat baca Quran. Oh ya, ni saya tak boleh terima, tuan-tuan. Sebab Nabi dah sebut dah, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun wal hasanatu bi asyri amsalha. Aku tak kata alif lam mim Quran. Alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Mana alif lam mim itu bukan satu huruf, dia 3 huruf, dan setiap kebajikan itu dibalas 10. Mana 3 huruf, setiap satu balas 10. Alif lam mim itu 30 pahala, dan dia boleh ganda sampai 700 kali ganda. Quran ni, makna Quran ni fadilat dia, bacaan dia fadilat cukup besar. Tiba-tiba ada lagi kalimah yang kita baca lebih berganda daripada Quran, boleh terima. Yang ni saya tak dapat terima lah. Tapi sekadar kalau kita nak selawat Al-Fatih, selawatlah, tak apa. Tapi hak kata pahala boleh lebih daripada baca Quran yang tu, kalau ada hadis Nabi tak apa. Nabi cerita tak apa, Nabi bukan Nabi buat, selawat tu dibuat oleh ulama yang waktu ini, nah. Jadi yang tu kita tak boleh terima, walaupun dia kata mimpi sekalipun. Mimpi tidak boleh jadi hujah, walaupun dia mimpi jumpa Nabi, Nabi kata gini, nah, tapi mimpi tidak boleh, hadis hak datang dalam mimpi tidak boleh jadi hujah dalam agama. Hadis hak boleh jadi hujah hak masa Nabi hidup dulu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi macam itulah, kalau kita baca buku-buku sendiri, kita akan jumpa hak pelik-pelik ni. Hak lagi pelik apa dia? Puasa sehari pertama, hari kedua, hari ketiga bulan Rejab, 1 Rejab, 2 Rejab, 3 Rejab. Berapa pahala Cik Nasir? Cik Nasir lagi buat itu. Berapa pahala Cik Nasir? Tak ingat? 700. Oh, tengok. 700 tahun beribadah. Oh, 3 hari puasa. 1 Rejab, 2 Rejab, 3 Rejab. Pahala dia apa, Daniel? 700 tahun beribadah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lailatul Qadar pun 84 tahun. Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ibadah di malam qadar, malam ketentuan, yang kita kata Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita ibadah 1000 bulan. 1000 bulan tu sama dengan 84 tahun 3 bulan. Hak ni, ya Allah, 700 tahun. Itu kata kita akan jumpa pelik-pelik dalam kaedah ilmu hadis. Kalau tuan-tuan jumpa pahala-pahala hak pelik-pelik, tuan-tuan kena tahu itulah nama dia hadis palsu. Dia kaedah mudah gitu. Nah, kalau kita tak reti sangat pada ilmu hadis ni, kalau kita jumpa hadis hak cerita pahala hak pelik-pelik ni, ratus-ratus ribu juta-juta ni, ketahuilah olehmu itulah nama dia hadis palsu. Bahasa Arab dia panggil al-mawdu'at. Hadis-hadis yang direkod oleh manusia, bukan daripada Nabi. Jadi jangan kita sebar. Nampak pelik sangat, kita tawakuf. Tawakuf ni berhenti sebentar, kita tanya ustaz dulu, tanya ulama dulu, hadis ni boleh pakai kedak. Ustaz tu kata ya sahih, boleh rujuk pada Muslim ke, boleh rujuk pada Bukhari, barulah kita sebar. Jangan sebar dulu baru tanya. Ni kata tangan, kata tangan. Nah, jangan. Saya pesan banyak kali dah, jangan kata tangan. Kalau hadis-hadis ni hak pelik-pelik pahala ni memang dia adalah, kebanyakannya, majoritinya adalah maudhu'at palsu. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, jadi membaca Al-Quran pahala besar. Nah, satu huruf 10 minimum dia akan boleh pergi sampai 700. Quran tu kalau kita nak kira, ulama kita kira tu huruf-huruf yang ada, termasuklah huruf-huruf yang berulang-ulang lah. Nah, lebih kurang 300,000 lebih. Lebih tu saya tak ingat, tapi dia angka dia 300,000 huruf. Kita ambil genap tak apa, 300,000 ambil genap, kalilah dengan 10 hak minimum, dengan kali 700 iaitu maksimum, kalilah 10 yang minimum, 300,000 kali 10 jam. Astagfirullah, mengaji matematik mana dulu. 3 juta tu kali hak minimum lah tuan-tuan.
Jadi baca Quran. Bila kita boleh buat sebulan sekali lah comel ya. Nah, 40 hari sekali tamat Quran comel. Kalau kita boleh buat lagi laju 30 hari sekali, mana sebulan sekali. Kalau kita boleh lagi, kita boleh buat lagi, kita boleh pergi 20 hari sekali khatam. Kalau kita boleh lagi, kita boleh pergi pada 10 hari sekali khatam. Kalau kita mampu lagi, pergi pada 7 hari sekali khatam. Hak ni stop. Jangan buat lagi bawah daripada 7. Nah, sangat-sangat berat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kita bukan Imam Syafi'i, kita bukan Osman bin Affan yang boleh khatam Quran sehari sampai 30 kali, kita bukan dia. Nah, kita paling-paling boleh buat pun seminggu sekali. Itu geng-geng yang pada imam-imam besar Masjid Haram, Masjid Madinah, depa sebulan sekali, depa seminggu sekali, sebulan 4 kali lah. Sudais, nah semua jenis Sudais ke apa, Al-Afashi ke, Sa'id Al-Ghamidi ke, depa ni akan depa cerita sendiri. Saya baca depa cerita sendiri dalam bahasa Arab, dari lidah depa sendiri. Nah, mereka menghabiskan khatam Quran seminggu sekali khatam. Seminggu sekali khatam, mana sebulan 4 kali. Mana Quran tu sudah jadi macam sebati dah. Mana bangun tidur tanya, saya kulu subha, sambung terus. Dia bangun tidur, Syekh Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sambung surah Al-Imran. Tak payah fikir lah. Macam Fatihah kita lah. Jangan, iya kena wudu, iya kena sa'in. Tengok dia Fatihah jadi macam Fatihah, Quran tu jadi macam Fatihah, tak mana pun sambung. Tak ada tu dia tak boleh buat lah macam tu. Cuma kita boleh baca sekurang-kurang paling-paling elok 40 hari sekali. Paling-paling tak boleh pun Imam Hanafi sebut setahun 2 kali lah, setahun 2 kali. Mana bulan Ramadan sekali khatam, hak sebelah bulan lagi tu sekali khatam lagi, sudah memadai dah untuk kita dapat syafaat Quran di hari kiamat. Hak Nabi kata, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang baca di hari kiamat. Dia nak bagi syafaat, kata Imam Hanafi, sekurang-kurang setahun 2 kali khatam. Bukan 2 kali nikah, 2 kali khatam. Kita ni khatam Quran masa mana? Orang Melayu lah, ni Melayu ke Arab? Baca. Orang Melayu khatam Quran masa mana? Masa mana? Masa nikah. Masa nikah dia ada majlis khatam Quran. Hak suami baca, hak isteri pun baca. Sekali tu lah khatam. Tak khatam dah. So hidup sekali masa nikah. Pelik Melayu haprak. Ada. Baik tuan-tuan, habis tentang Quran. Okey, kita pergi yang terakhir lah. Terakhir. Yang terakhir ialah yang keempat, bertafakkur. Tafakkur ni kita fikir makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok makhluk Allah cipta, kita fikir, dan kita akan dapat dia mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nama dia bertafakkur. Bangun pagi-pagi tu, bangun pagi, Nabi ajar ni bukan saya ajar, bukan ulama ajar, Nabi ajar. Bila kita bangun pagi, contoh kita nak buat qiyam mulai, bangun 3 pagi, 4 pagi, kita selok tirai rumah kita. Kalau kita ada tirai tingkap lah, kita tengok tingkat, tengok langit, ada bintang ada di langit tu. Kita baca, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina 'azaban nar. Ulang kali jangan, ulang kali. Tak boleh, mana tak nak baca tu. Jadi balik apa buka surah Al-Imran, buka hujung dah, di hujung ayat, di hujung surah tu akan jumpa ayat inna fi khalqis samawati wal ard sampai faqina azabannar. Sunnah baca, tengok langit baca itu. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, itu tafakkur. Kita tengok langit. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, dalam bab fasal pada menyatakan mata. Dia kata mata ini Allah ciptakan untuk kamu kerana dua hikmah, dua sebab, dua hikmah.
Yang pertama yang bangsa akhirat, yang kedua yang bangsa dunia. Dia kata ada pun yang bangsa akhirat itu, engkau melihat langit, engkau melihat kepada bumi, engkau melihat kepada makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau akan dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang mencipta mereka. Tengok langit, subhanallah, maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Dia cipta langit tak ada tiang. Tak pernah jumpa tiang, sama ada tiang ataupun tali gantung ke atas, tak ada. Dia benar nak bagi lekat gini, dia ada dua. Satu kita letak tiang di bawah ataupun kita gantung di atas. Dua tu kan. Faham tak? Jadi langit ini tiang ke bawah tak ada, gantung ke atas pun tak ada. Maka kita kata subhanallah, maka dapatlah pahala untuk akhirat. Dapat pahala tu nama dia bangsa akhirat. Mata kita gunakan untuk akhirat, kita tengok makhluk Allah, kita kata subhanallah, hebatnya Allah cipta dia. Tengok unta pula, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Surah apa aja? Ghasyiyah. Lupa jangan. Memang tak boleh nikah baru dah. Tu Iman tanya tak boleh jawab. Tu Iman tanya tak boleh jawab. Jengkrem tu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat pada unta macam mana dia cipta? Nah, unta yang pertama kali kita ulang-ulang balik takut lupa. Dia punya kelopak mata dia transparent. Bila dia tutup nampak, dia buka memang nampak dah. Macam kita juga, dia tutup nampak. Jangan cuba tutup ya, tutup. Nampak? Nampak unta. Siapa punya mata dia kata dia nampak, tu nama dia unta, bukan enta. Itulah hebatnya Allah. Dia tak bagi ke lembu gitu. Lembu dah, lembu tutup mata tak nampak. Kelopak mata dia tebal mana. Dan macam kita, dia tutup mata tak nampak. Lembu ni. Unta sahaja bila tutup mata, kelopak mata dia transparent, dia boleh nampak jalan macam biasa. Sebab apa? Sebab dia hidup di padang pasir, maka debu-debu banyak. Jadi unta perlukan pejam mata. Bila angin bertiup kuat, dia perlu pejam mata. Bila dia pejam, dia boleh jalan. Sebab nampak mata dia tetap nampak walaupun kelopak mata menutup mata dia. Subhanallah, kita pun ya Allah, hebatnya Allah cipta unta macam tu. Kaki unta pula bila dia berjalan ni, nah di padang pasir 30, 40 darjah Celsius, 45 darjah Celsius, padang pasir parah. Dia tapak kaki dia tu pijak pasir tu, tak haus, tak ada masalah. Ada bengkel unta, bengkel kereta ada, bengkel unta ada. Yang unta pernah buat apa? Sebab apa? Duk ejas tapak duk simen tapak, rosak tapak makan dengan pasir, tak ada. Tapi cuba buat lembu pergi jalan padang pasir, memang balik sembelih tu makan bakar habis. Tapak ke lembu bakar habis, tak sesuai. Allah cipta lembu letak di kampung-kampung, unta dia untuk pada pasir, dia punya tapak dia punya tayar dia lah. Nah, Michelin Michelin. Dia tak dia apa, hidup lama mana pun tapak kaki dia duduk macam tu lah. Hebatnya Allah cipta unta. Kita akan jumpa siapa pencipta. Tengok unta bonggol. Kerana tu bonggol dia tinggi, kadang-kadang jadi rendah. Kok mana kejap tinggi kejap rendah, hantu ke apa? Bonggol tu lemak dia. Bila dia jalan padang pasir lama-lama ni, kadang tu makanan tidak ada. Bila makanan tidak ada, dia Allah cipta sistem tubuh dia, automatik dia serap lemak. Atas belakang dia automatik serap. Bila serap dia tak lapar tidak lapar. Hebatnya Allah. Tu nama dia tafakkur. Nah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berfikir, bertafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan juga di bumi. Nak dapatkan pahala tu tafakkur lah lepas subuh tu. Nah, sambil-sambil kita berjalan pun boleh tengok pokok kelapa, kita fikir kok ni, tengok pokok durian fikir kok ni. Tu nama dia tafakkur. Tapi tafakkur untuk yang duduk berhenti sekejap, yang tu Kristian. Yang tu Kristian. Nah, dulu sekali masa selepas MH370, lepas tu berlaku pula jatuh, hak ni jatuh sungguh lah. Hak flight Malaysia jatuh di mana ya? Rusia ke mana? Yang tu apa dia? MH17 kan? Terlupa dah. Abuh lah apa bila jenazah tu dan juga mendiang nak bawa balik ke Malaysia tu kan, bila sampai di airport, kita satu Malaysia disuruh bertafakkur 5 minit awak. 5 minit kan. Hak bawa teksi kota sebuah raya pun bakal berhenti tepi tafakkur. Tafakkur mana berhenti sekejap.
hak tengah makan berhenti sat. Itu bukan tafakur. Itu bukan tafakur tu berhenti sekejap. Nah, itu orang memang amalan orang Kristian. Kalau ada orang mati dia tafakur lah, tafakur. Mana ada berhenti sekejap. Bukan tafakur yang tu. Kita nampak tafakur ini ialah kita berfikir. Tafakur, fikir itu bahasa Arab. Nah, fakkara yufakkiru tafkiran. Fikir itu bahasa Arab. Kita meminjam kalimah Arab. Bahasa kita kata apa aja? Aku tak tahu lah ni. Kita panggil apa? Berakal. Akal bahasa Arab. Aklun tu bahasa Arab. Aklun artinya penambah. Aklun ni penambah. Sebab tu kita bila kita ada akal, bila kita baca, kita lekat, kita tambah. Kita baca, kita tambah. Kita baca, kita tambah. Dia tak pergi ke mana. Aklun ni penambah. Bahasa Arab. Akal bahasa Arab. Fikir bahasa Arab. Melayu mana Melayu? Taprok. Tak tahu, saya tak tahu. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu saya sebut dah, Melayu ni bahasa asal dia 3. Hak lain semua ambil bahasa orang lain, ambil bahasa Arab, ambil bahasa Bali. Baik tuan-tuan. Habis bertafakur lebih kurang gitulah. Mana kita memikirkan kejadian yang Allah cipta, maka kita akan dapat pahala. Itulah tujuan dia suruh kita bertafakur, dan kita akan lebih memantapkan lagi akidah. Bila kita fikir, kita lebih yakin dengan Allah. Bila kita bertafakur, lebih yakin dengan Allah, maka akidah kita makin mantap sampailah kita mati, insya-Allah go to heaven. Kita akan masuk syurga. Baik tuan-tuan, jadi berhenti itu dulu. Kita akan sambung muka surat 48 bulan depan tak boleh jalan lagi, bulan Syaban. Okey. Kalau